Saya Muhammad Syakir bin Muhammad Safaruddin Zaki dari kelas PI SMP PI 4619. Pada hari ini akan menerangkan tentang video penerangan produk inovasi. Jadi sebelum itu, nama inovasi yang saya akan buat ialah itu inovasi yang bertajuk Ayuh Berwudu. Dan pensyarah pembimbing saya ialah Puan Musliha binti Ismail. Pengenalan pendidikan didik ibu tidak lagi menjadi hal yang janggal dalam pendidikan alaf ke-21 seperti nyanyian dalam sesi PDP. Ini pendapat Muhammad Rosmadi tahun 2020. Saya memilih gubahan lirik berkaitan rukun wuduk sebagai inovasi digital bagi menyelesaikan masalah PGDP yang saya hadapi. Penyertaan masalah dan kajian literatur. Yang pertama, murid masih tidak tahu cara berwuduk dengan sempurna. Yang kedua, murid tidak mampu menyenaraikan rukun wuduk. Siti Zailah turut mengemukakan statistik mendakwa lebih 80% pelajar Islam di negara ini mengabaikan solat dan hampir 14% lagi gagal dalam praktikal mengambil wuduk dan tidak mahir bacaan solat. Jadi saya mengambil rujukan daripada YB kita iaitu Siti Zailah dalam untuk mengatasi isu inilah, iaitu praktikal mengambil wuduk. Rasional produk inovasi. Rasional saya mengambil produk inovasi ini, saya ingin menghasilkan produk inovasi bagi memudahkan pelajar menyenaraikan rukun wuduk dan mempraktikkannya. Kita terus kepada objektif. Saya mengambil dua objektif. Setelah saya mengambil inovasi, apa objektif saya ialah yang pertama, murid dapat menyenaraikan rukun wuduk yang sempurna, dan yang kedua, murid dapat mempraktikkan cara berwuduk yang sempurna. Itu adalah dua objektif yang saya senaraikan. Skop inovasi saya ialah dalam subjek pendidikan Islam tahun 1 dan berkaitan subtopiknya ialah rukun wuduk. Okey. Nama produk inovasi saya menamakan produk inovasi saya ialah dengan tajuk Ayuh Berwuduk. Itu nama inovasi saya. Okey, seterusnya kita akan pergi dengan cara menggunakan inovasi. Okey, cara menggunakan inovasi, saya membuat lirik lagu dan menyanyikanlah. Saya menggunakan irama lagu daripada kumpulan Maroon 5 iaitu lagu yang bertajuk Memories. Dan saya ubah lagu dan saya ciptakan lagu Rukun Wuduk berdasarkan lagu Maroon 5 tersebut. Ini di antara lirik-lirik lagu yang saya cipta. Ini untuk muka surat yang pertama.
Ini pula sambungan daripada lirik tadi, lirik yang pertama tadi, lirik pada muka surat yang pertama, ini sambungan pada muka surat yang kedua. Okay, seterusnya kita pergi kepada kepentingan. Ada 3 kepentingan yang saya senaraikan. Yang pertama ialah murid dapat merasai keseronokan ketika belajar sambil bernyanyi bersama. Yang kedua ialah membantu murid menyenaraikan rukun wuduk dengan betul. Dan yang ketiga ialah membantu murid mengaplikasikan cara berwuduk dengan sempurna. Seterusnya kita pergi kepada anggaran kos. Okey, anggaran kos pada inovasi yang saya gunakan, saya tidak menggunakan sebarang kos kerana saya sepenuhnya menggunakan secara atas talian ataupun secara digital. Okey, seterusnya model inovasi yang saya gunakan. Okey, terdapat empat perkara lah yang saya gunakan, iaitu yang pertama persediaan. Dalam persediaan tu saya mencari isu saya apa ialah murid yang pada awal tadi, murid tidak dapat tidak ingat rukun wuduk dan tidak betul cara mengambil wuduk mereka. Dan saya pun analisis, itu yang pertama, bahagian persediaan. Kedua, saya pergi kepada imajinasi, itu bagaimana penjenaan idea dengan sintesis dia. Bagaimana apa yang perlu saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya tadi, dan saya membuat lagu. Seterusnya yang ketiga ialah dalam perkembangan. Itu yang pertama, membentangkan cadangan projek, membuat penilaian, dan yang terakhir membuat penambahbaikan. Yang ini saya sudah membentangkan cadangan saya kepada pensyarah pembimbing saya dan telah ditambah baik dan telah diberikan penilaian. Yang terakhir sekali ialah tindakan melaksanakan projek yang dirancang dan amalan berterusan. Saya pun telah melaksanakan projek yang saya buat, iaitu membina lagu. Okey, yang seterusnya ialah maklum balas tentang inovasi yang saya bina. Okey, yang pertama, objektif kurang tepat dan perlu ditambah baik. Ini daripada Ustazah Muslihah ataupun pensyarah pembimbing saya mengatakan objektif yang kurang tepat dan perlu ditambah baik, dan saya telah memperbaiki objektif saya. Yang kedua, lagu perlu dinyanyikan semula. Okey, saya pun telah menyanyikan lagu itu dan telah mengubah sedikit rentak lagu supaya lebih menarik. Saya inovasikan sedikit rentak lagu daripada yang asal. Okey, yang ketiga ialah perlu tambah animasi supaya menjadi inovasi digital. Saya sebelum ini, masa saya bentangkan proposal, saya tiada inovasi ataupun animasi, akan tapi sekarang saya telah tambah animasi ke dalam lagu saya, menjadi orang panggil music video. Okey, yang seterusnya ialah yang keempat. Pada pendapat saya, inovasi lagu sangat menarik dan bersesuaian dengan permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid. Ini yang diberitahu oleh kawan saya, iaitu Nazri. Okey, saya pun telah membuat lagu itu dengan menarik dan dikukuhkan di slide sebelumnya. Yang seterusnya ialah, pada pendapat saya, inovasi perlu ditambah baik isi tajuk yang ditekankan dalam lirik. Itu juga pendapat daripada kawan saya, iaitu Khairul. Dan saya juga telah menekankan isi tajuk dengan baik dalam lirik lagu tersebut. Saya telah perbaiki. Yang terakhir ialah pemilihan rentak lagu yang tidak diketahui segelintir murid. Jadi saya pun telah, itu juga dikomen oleh Amin, iaitu kawan saya, lagu yang dipilih, akan tapi lagu yang dipilih adalah lagu contemporary. Jika murid itu tidak tahu, saya akan mainkan lagu tersebut, lagu Maroon 5 tersebut, sebelum saya mainkan lirik saya sendiri. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembuktian pencapaian inovasi. Okey, yang pertama ialah 70% tahap murid mampu menyenaraikan rukun wuduk dengan sempurna. Yang seterusnya, murid menyatakan inovasi yang dihasilkan menyeronokkan dan menarik minat murid. 95% murid menyatakan menarik inovasi yang saya hasilkan, iaitu lagu. Manakala tadi 70%, hampir lebih separuh lah, murid dapat menyenaraikan rukun wuduk. Dan hari sekali,
90%. Apa 90%? Murid mampu mencapai skor lebih daripada 90% daripada aktiviti pengukuhan. Sama ada dalam periksa lah, dalam ujian bertulis. Okey, seterusnya masuk kepada keberkesanan inovasi. Yang pertama, pelajar tidak mampu menyenaraikan rukun wuduk 30%, dan yang kedua, pelajar mampu menyenaraikan rukun wuduk. Nampak 70% daripada pelajar yang saya ajar dapat mampu menyenaraikan rukun wuduk setelah mereka mendengar ataupun mengikut saya menyanyikan lagu inovasi itu. Dan hanya sedikit 30% saja yang tidak mampu menyenaraikan rukun wuduk. Itu dari segi keberkesanan inovasi. Yang seterusnya ialah inovasi yang dihasilkan menarik minat murid. Beberapa 95% murid berminat dengan inovasi, iaitu lagu yang saya ciptakan. Maknanya lagu ini lagu yang diminati oleh pelajar, manakala hanya 5 sedikit sahaja yang tidak meminati. Okey, yang seterusnya ialah kesan penggunaan inovasi terhadap penilaian yang telah dijalankan. Jadi pada yang ini saya telah memberi mereka ujian bertulis, sedikit ujian tentang rukun wuduk lah. Dan kalau kita lihat skor 90% sehingga 100%, 95% ataupun peratus pelajar yang dapat menjawab di atas skor tersebut. 90 ke atas. 95% pelajar yang dapat jawab dan markah mereka 90 ke atas. Manakala 80 ke 89 hanya 3% atau 3%, dan 2% lagi di antara skornya markah mereka 70 hingga 79. Namun secara rata-ratanya 70 ke atas itu masih lagi digolongkan dalam golong yang tinggi. Jadi ini membuktikan bahawa inovasi yang saya jalankan ataupun saya buat mampu menarik minat pelajar dan mampu menyelesaikan isu yang saya bangkitkan ataupun yang saya temui. Okey, akhir sekali kesimpulan, inovasi pendidikan merupakan salah satu jalan yang membawa taraf pendidikan negara Malaysia bersaing di peringkat dunia. Guru merupakan ejen utama bagi mencapai kecermelangan dalam pendidikan. Guru-guru kreatif dan inovatif memainkan peranan yang penting bagi menjayakan wawasan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.